Seterusnya, ada benda yang membawa kepada sikap ekstremis. Ini kita kena jaga. Sebab benih-benih ini kalau dibiarkan, lama kelamaan dia akan membawa kepada sikap melampau. Saya nak sebutkan, tuan-tuan boleh lihat di sini. Satu, serangan peribadi yang melampau. Ini kita kena jaga. Nak serang peribadi, katakan orang tu teddy bear, harimau Melaya, itu boleh lah, lebih kurang. Bangla dari Qatar, itu benda kecil. Tetapi apabila kita mula menyerang secara melampau peribadi seseorang, itu ekstrim. Gambar ni Abdul Aziz bin Abdullah Al-Sheikh At-Tamimi, mufti Saudi sekarang. Dia berkhutbah di Arafah sejak 34 tahun dulu, kecuali tahun lepas ataupun tahun ni. Abdul Aziz Al-Sheikh seorang pemimpin yang besar. Kita boleh tak bersetuju dengan dia, kita boleh kata dia ni salah, akidah dia tak betul, okey, tak ada masalah. Tetapi sampai ke tahap kita bawa video dia yang dia kata, orang tanya dia tentang muzik, katanya, aku bertawakuf tentang muzik sebab aku takut masuk ke dalam mendengar perkataan sufi yang tidak ada faedah. Itu katanya. Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq, apabila dia ulas, dia kata, tengok, mufti Saudi kafirkan orang sambil main kemaluan. Ya akhi, adab, kesopanan, kesusilaan di mana? Dia orang tua, buta. Saya sendiri peribadi, kalau ada seorang tokoh Buddha ataupun tokoh Hindu yang tua, guru saya kata dekat dia duduk sambil main kemaluan, saya tolak guru tu. Itu manhaj dan metodologi kita. Serangan peribadi yang melampau tak boleh dibenarkan. Seterusnya saya nak bawa tentang fitnah. Tahun 2005 saya ingat saya, ada berita di Pakistan, 500 laporan kanak-kanak sekolah agama diliwat. Itu laporan. Apabila laporan itu keluar, yang mengkritik laporan itu adalah pemimpin-pemimpin Deobandi, Qari Muhammad Hanif Jalandari, pemimpin Deobandi. Sebab kebanyakan sekolah tahfiz ini sekolah Deobandi alirannya. Ada aliran Salafi, ada aliran Deobandi. Ada satu persatuan Wifaq Madaris Arabiyah, dikuasai oleh pemimpin Hanafi Deobandi. Mereka bantah, mereka tak sampai 500. Yang penting, apabila kritikan ni sampai, pemimpin Deobandi berasa terkesan. Ni kata kat kami. Tapi apabila kita sampai kepada page Ustaz Abu Syafiq, katanya Wahabi meliwat 500 kanak-kanak. Di mana datang ni? Peristiwa tu berlaku di Pakistan, bukan negara Salafi ataupun Wahabi. Pada 2005, pada tahun 2009 seingat saya, Wahabi meliwat 500 kanak-kanak. Ini fitnah. Kita tak perlu menjadi aswaja, Wahabi, Salafi, Ikhwani, apa pun. Cukup sekadar menjadi manusia untuk kita tahu bahawa fitnah itu haram. Seterusnya, label. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, label satu benda yang kita kena jaga. Label sikit-sikit, lebih kurang, itu tak ada masalah. Tetapi apabila label menggunakan perkataan yang manusia biasa tak guna, hanya digunakan oleh manusia-manusia di jalanan, maka itu masalah yang berat. Mana boleh panggil orang lelaki jalang kerana berbeza pandangan dalam fatwa? Ini tak boleh, sikap yang salah. Seterusnya, tentang prejudis saya nak sebut, kena jaga. Kalau tak nak ekstremis, sekat prejudis. Kalau kita benarkan prejudis, hari ni kita kata kat mazhab orang, esok orang kata kat mazhab kita, lusa lagi satu kata kat mazhab kita, akhirnya kita membentuk satu community yang ekstrim. Imam masjid negara kena tampar dengan orang gila. Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq tulis video ketika Wahabi plus Syiah tampar imam tika solat Jumaat. Ya akhi, prejudis. Ini tak boleh Al-Fadhil Ustaz. Kita kena jaga benda-benda begini untuk membentuk masyarakat yang saling menghormati. Macam mana kita cerita tentang menghormati orang lain sedangkan perkataan kita begini? Demikian juga Wahabi bunuh pegawai agama Asy'ari Asy-Syafi'i. Tanda soal. Ya, tak boleh didakwah di mahkamah, tak boleh didakwah sebab ada tanda soal. Tetapi di sudut etika, kalau semua ustaz buat begini, apa akan jadi? Kita membentuk masyarakat saling membenci, saling tidak menghormati dan saling bersangka buruk. Seterusnya, antara benda yang kita perlu jaga adalah sandaran-sandaran yang salah terhadap musuh kita. Mufti Perlis tulis dalam buku dia di bawah tajuk contoh khilaf yang ditolak. Tuan-tuan boleh baca, dia tulis contoh khilaf yang ditolak. Ada di antara ulama berpendapat bahawa perbuatan itu harus. Antara mereka segelintir sahabat, tabi'in dan pendapat Imam Malik. Ini kata Mufti Perlis.
Bandingkan dengan kata Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran, disebut di situ, ikhtalafal ulama fi jawazin nikahil mar'a fi duburiha. Para ulama berbeza pandangan tentang bersama isteri melalui belakang. Faijawazahu ta'ifatun kathiratun. Ini telah diharuskan oleh ramai ulama. Katanya, waqad jama'a dzalika Ibnu Sya'ban fi kitab Jima'un Niswan. Telah dikumpul oleh Ibnu Sya'ban. Al-Fadhil Mufti Perlis tulis bab ni nak kata ini contoh ada khilaf tapi jangan amal. Itu contoh, itu sebab dia tulis dalam bab contoh khilaf yang ditolak. Itu jelas quotation word by word maksudnya daripada Ahkamul Quran Ibnu Arabi. Tapi bila sampai kepada Ustaz Abu Syafiq, katanya Muhammad Asri Zainul Abidin yang mendakwa ramai ulama Islam halalkan liwat. Sedangkan Rasulullah bersabda, laknatlah sesiapa yang menyetubuhi isterinya dari duburnya. Hadis ni, kalau tengok slide sebelum, Mufti Perlis pun sebut juga. Sesiapa yang menyetubuhi isteri daripada duburnya, maka dia dilaknat. Katanya, mengapa Asri mendakwa sedemikian? Adakah kerana dia melakukan liwat? Astaghfirullahaladzim. Ainal haya? Ainal ihtiram? Kalau ini kita benarkan, nanti orang kata kepada Ibnu Arabi, baca buku Ibnu Arabi, tanya, takkanlah Ibnu Arabi ni kenapa benarkan liwat ke? Dan slide yang kedua lebih teruk. Paparan ini adalah rentetan daripada fatwa Wahabi Malaysia yang menghalalkan liwat secara mutlak. Tak ada orang menghalalkan liwat secara mutlak, melainkan tuduhan palsu yang tidak berasas. Jadi saya ingat ini semua kita kena jaga dan kita kena berhati-hati untuk membentuk masyarakat yang selamat. Kita jangan retorik, bercakap tentang adab, bercakap tentang kesopanan, tapi bila kita keluar kita maki, kita halalkan penipuan, kita halalkan fitnah terhadap musuh kita.